Sebelum kita bermula, tolong langgani channel saya ni, like dan sharekan video ni kepada kenalan rapat ya. Okey, sekarang kita akan tengok downtrend ya. Okey, downtrend. Okey, dalam downtrend kita akan katakan senario pertama ya. Okey, kita ada penurunan, naik, turun sangat, naik sikit. Okey. Kita buat senario ni lah. So ini adalah downtrend sebab dia ada high, habis tu dia ada low, habis tu lower high, ini ada lower low So bila ada lower high dengan lower low, kita boleh buat satu simpulan dia adalah downtrend. Kita kena pasti sebab teknik ni kita boleh guna dalam downtrend ya. So lepas kita kenal pasti dia adalah downtrend, so lepas tu kita kena buat dua loop kita buat dua loop. So dua loop tu dia akan guna high, low dengan high, dia tu akan jadi satu loop lah. Habis tu yang high pula, okey, yang ni saya kena padam sikit, dia extra sikit. Okey, sekarang daripada high pula kita ada low, dan kita ada lower high lagi lower high. So dari sini sampai ke sini. So adalah dua, ni loop pertama, ni loop kedua. Kita perlu dua loop untuk buat analisa. Sama juga dia punya requirement untuk loop dia, sekurang-kurangnya 20 hari lah. Okay, loop ni macam yang senario pertama untuk uptrend pertama dan dua, kita galakkan untuk ada 20 hari lah untuk buat analisa yang jitu sikit. Okay, then lepas kita dah kena pasti yang ni, kemudian kita kena understand lah, kita kena memahami carta ni. Okay, cuba kita fahami carta ni. Sekarang dia tengah downtrend. Downtrend ni harga menurun Harga menurun sebab apa? Sebab supply dia lebih tinggi daripada demand. Semestinya dekat sini supply lah. Supply lebih tinggi, sebab tu dia menurun. Lepas tu kenapa harga nak naik pula? Dekat sini dia naik dia naik lagi sebab apa? Dia ada demand. So demand melebihi daripada supply, sebab itulah harga menaik. Lepas tu kita dapati supply tu menjunam Lepas tu bukan menjunam lah, dia banyak sangat harga yang menjunam. Harga menjunam sebab supply tu terlalu tinggi. Okay, ini supply Lepas tu ada kenaikan pula, kenaikan kecil ini ada demand lagi kat sini, demand. Okay, so inilah yang kita kena buat untuk memahami carta kita dah memahami carta. So dari segi keutuhan pula, keutuhan ni yang kita belajar dalam video yang sebelum ni lah. Ada satu carta, video berkenaan dengan keutuhan. Kalau belum tengok, tolong tengok dulu Okay, nak tengok keutuhan dia. Keutuhan ni kita tengok sama ada trend bawah ni, ke bawah ni, downtrend ni akan apa keberangkalan untuk dia sambung trend ke bawah ni, apa keberangkalan dia sambung, keutuhan dia untuk sambung ke bawah. Itu yang kita nak tengok. Kalau mengikut apa yang saya telah ajar, kita tengok dia punya distance ini distance dia, kita akan dia A kat sini. Tapi distance masa penurunan yang kedua ni agak tinggi, B ni agak tinggi so maksudnya B lebih besar daripada A. Penurunan pada peringkat kedua loop yang kedua ni sangat tinggi berbanding pada penurunan pada peringkat loop pertama so maksudnya apa? Downtrend ni adalah sangat strong sangat strong. So dia so keberangkalan tinggi dia akan continue lah dia punya downtrend dia. Itu maksud dia. So dia strong strong downtrend.
Okay, strong downtrend. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Jadi nombor 2, kita kena tengok ni pertama Okay, nombor 2, now kita nak tengok apa tu kekuatan dia, tenaga, sama ada dia ada tenaga untuk melepasi lower low yang dia dah ada. So ini lower low dia, itu harga yang paling murah ni. Apa keberangkalian bila dia buat turn dekat sini untuk menjadi lebih murah daripada harga yang murah sekarang. Itu dia punya yang kita, sebab dia downtrend kan. Downtrend ni kita nak tengok sama ada dia boleh pecah ataupun break dia punya low tu, dia punya harga rendah tu, sama ada dia boleh break dan melepasi ke bawah harga yang dah rendah tu. Itu yang kita nak tengok. Kalau uptrend lain, uptrend kita nak tengok sama ada dia boleh pecah harga yang tinggi. Ni kalau downtrend kita nak tengok sama ada dia akan pecah harga yang rendah tu, yang ke bawah tu, apa tu harga yang murah tu. Okay, so untuk analisa yang tu pula kita kena tengok supply. Tadi bila nak tengok sama ada dia strong trend ni, kita tengok demand kita analisa demand dia. Yang ni untuk kita analisa demand sekarang kita nak analisa supply untuk tengok sama ada dia kekuatan untuk jatuh lebih bawah, melepasi bawah harga yang murah tadilah, harga yang paling murah tadi, low tu. Okay, so first round tu kita tengok dia naik. So okay, sorry tadi saya silap sikit Ini kita tengok supply Okay, kita tengok supply. Untuk tengok sama ada dia akan terus ke bawah, kita tengok supply dia. Untuk tengok sama ada dia ada tenaga untuk melepasi what you call dia punya low yang dia dah catatkan. Kita tengok demand dia pula. Kat sini nombor 2 ni, sekarang kita tengok demand. So kita tengok demand ni bila pada first round tu dia naik berapa persen. Itu yang kita nak tahu. So kalau dia A ni, kita tengok kalau kita buat estimation dia dah naik lebih daripada 50%. So kita boleh tengok kenaikan yang kita ada dekat sini adalah lebih daripada 50% daripada penurunan dia. Okay, more than 50%. Itu yang kita boleh buat. Tapi untuk yang kedua pula, round yang kedua pula, dia ada kenaikan kat sini. Tapi kenaikan dia tak sampai 10%. Agak-agak 10% lah dia naik. Daripada penurunan B ni, daripada penurunan B ni, mungkin dia naik 10% saja. Mungkin dia naik 10% saja. Video yang akan datang ni saya akan guna tool Fibonacci untuk buat pengukuran ni lah. Okay, so apa yang kita dapati, demand dia daripada lebih daripada 50% berkurang jadi 10%. So demand dia makin berkurangan lah. Tadi kita tengok supply itu makin bertambah, tapi sekarang kita tengok demand makin berkurang. So maksudnya bila demand makin berkurang, dia ada power dia ada power, dia ada got power to break below the low, to break below the lower low. So maksudnya dia ada kekuatan, dia ada tenaga lah untuk melepasi low yang dia dah catatkan kat sini. Kenapa begitu Sebab demand dia makin berkurangan. Kalau demand makin berkurangan, harga tu akan jatuh lah. Dia harga akan naik cuma bila demand tu naik. Tapi apa yang kita dapati, demand pada peringkat awal adalah lebih dari 50%. Lepas tu dia jadi 10%. Demand tu makin berkurangan. Bila demand tu makin berkurangan, tak ada orang nak beli sangat saham tu, sudah tentu harga saham tu akan menjunam jatuh. That's why kita boleh buat satu agakan dia akan turun lebih rendah daripada rendah yang dia telah capai.
Okay, so ini adalah senario pertama. So lepas ni saya akan buat satu lagi senario kedua. Okay, sebelum ke bahagian seterusnya, jika anda dapati video saya ni sangat berguna dan dan juga mengembang ilmu saham anda, saya harapkan anda langani channel saya ni dan juga like dan sharekan video ni supaya lebih ramai lagi akan dapat manfaat. Okay, kita sekarang nak sambung kita nak tengok downtrend senario kedua pula. Okay, dalam senario kedua kita dapati saham tu jatuh sangat, habis tu naik, habis tu jatuh sikit, habis tu naik agak tinggi lah. Okay, kita buat agak tinggi macam ni. Okay, kita first tengok sama ada masih downtrend. Ni adalah high, low, apa ni kita panggil lower high lower high, ni adalah lower low so dia masih ada kriteria apa tu lower high, property lower high dengan lower low ni. Jadi kita boleh buat kesimpulan lah serta ni masih downtrend so itu nombor satu. Kita nak tengok sekarang apa keberangkalian harga ni paling low kan sekarang. Apa keberangkalian harga ni jatuh power daripada low yang kita ada dekat sini. Apa keberangkalian ni? So sama ada dia masih boleh jatuh melebihi paras low dia. Okey, paling low apa keberangkalian dia? Itu yang kita nak tengok. Okey, nak analisa benda ni kita perlukan sekurang-kurangnya 2 loop. So ni loop pertama sampai ke sini. Dia ada high, low, high akan create satu loop. Lepas tu kita ada satu lagi kat sini. Ini yang nombor 2. Dia high, low, low, high satu lagi kat sini. Kita ada 2 loop. Okey. Kita perlu 2 loop untuk buat analisis ni. Okey, kita dah ada 2 tu lah. Okey. Nombor 3 apa yang kita nak buat? Kita nak memahami carta ni. Okey, nak fahami carta ni macam ni. Dia sekarang dia tengah jatuh. Harga jatuh sebab apa? Sebab more supply Dia ada more supply. Lepas tu harga naik sebab apa? Kat sini dia naik more demand dia naik. Lepas tu harga jatuh balik sebab apa? Kat sini dia more supply Lepas tu naik lagi. Ni naik kuat tinggi lah. Dia ada demand. Okay, itu dia punya psikologi lah. Kita yang kena fahami. Okay, dah fahami carta ni. Sekarang kita cuba tengok nombor satu. Apa keutuhan dalam carta ni? Keutuhan ni saya dah explain dalam video keutuhan carta ada satu video kat YouTube tu, boleh cari dalam channel saya dalam playlist tu ada. Okay, boleh check dekat situ Okay, dari segi keutuhan dia, kita macam mana nak cari keutuhan? Kita buat apa? Kita measure lah. Kita measure ataupun ukur yang ni lah, tinggian ni. Masa dia turun tu, katakan A. Pada peringkat awal, round 1 tu, dia turun sebanyak A. Pada round yang kedua tu, dia turun sebanyak B. So, apa yang kita dapati, A itu adalah lebih tinggi daripada B. So, maksudnya penurunan pada peringkat awal tu sangat tinggi dibandingkan dengan pada peringkat kedua. So, maksudnya supply tu yang jenis penjual saham tu makin berkurangan lah. Dia siapa yang berminat untuk menjual saham tu makin berkurangan. So, ini membawa maksud lah trend yang ke bawah ni, downtrend ni mengalami kemerosotan, weakening lah, kita panggil weakening downtrend downtrend Then nombor 2 iaitu yang minggu lepas video minggu lepas saya buat weak downtrend ni, saya buat explanation last week Sekarang kita nak tengok sama dia ada kekuatan dia ada tenaga untuk dia pergi lebih bawah daripada
low yang dia dah ada sekarang kat sini. Okay. Kita nak tengok sama ada dia ada tenaga untuk pergi lebih bawah daripada ni. So macam mana nak buat analisa tu? Untuk ni tadi kita tengok supply, sekarang kita tengok demand dia pula. Sebab kalau ada demand, kalau saya tu ada demand yang sangat tinggi, dia kebarangkalian kurang lah untuk turun lagi, kan? So kita tengok demand. Okay, kita tengok demand kat sini. Ini demand pertama dia, loop 1. Dia naik banyak tu. So kalau kita tengok kenaikan dia, ni dia pengurangan dia. So kenaikan dia pula adalah dalam sekitar katakan 10%. Okay, katakan dia naik 10% lah daripada penurunan yang dia buat. Okay, so dia dah turun lah, dia harga ni kat sini, dia turun sampai kat sini, right? Lepas tu dia naik, kemudian kembali, katakan dia naik 10%. Okay, itu yang kita anggarkan kat sini. Lepas tu dekat sini pula dia turun banyak ni kat sini. Lepas tu dia naik agak tinggi juga. Dia boleh cover dekat lebih daripada 75%. Katakan. So demand dia dari 10% dia naik sampai 75%. Itu menunjukkan apa? Ramai nak beli saham tu, kan? Demand makin tinggi. Bila demand makin tinggi, dia tak ada power lah. No power untuk pergi lebih bawah daripada bawah yang dah dapat lah. Okay, kita buat kesimpulan no power. Okay, no power So maksudnya bila saham ni jatuh, kita kata big downtrend, maksudnya dia mungkin boleh jatuh lagi. Cuma mungkin dia tak pergi lagi bawah lah. Keberangkalian untuk dia pergi lagi bawah daripada low yang dia dah ada dekat sini. Itu keberangkalian tu tak ada. Mungkin apa yang akan jadi, mungkin dia akan turun sini, dia akan naik balik macam tu. Yang tu ada, keberangkalian tu ada. So keberangkalian untuk dia turun, habis tu turun daripada lebih bawah daripada bawah tu, itu dah kurang. Itu yang kita boleh psikologi lah, dari psikologi ni kita boleh nampak daripada carta ni. Okay, so lepas ni saya akan buat video pasal reality pula. Saya akan ambil carta-carta saham dalam Bursa Malaysia. So saya akan analisa, tengok sama ada teori yang kita belajar dalam dua parts ni, part nombor 1 dan part nombor 2 sekarang ni, dia boleh ada kesamaan tak teori dengan aplikasi dia dalam situasi sebenar. Itu yang kita nak tengok. Okay, so now saya nak bincang berkenaan dengan apa dari segi investment dia, apa yang kita patut buat. Katakan kita dekat sini sekarang, kita dah analisa carta ni, ini historical ini historical, ini future, katakan ini future. Kita dekat sini, kita nak buat analisa sekarang. Bila kita tengok historical dia, kita dapat conclusion, satu, big downtrend. Nombor 2, dia tak ada power untuk pergi bawah daripada bawah dia tu. So apa yang kita patut buat? Kita patut mungkin ini peluang untuk kita tengok signal-signal lain jugalah. Saya akan mengajar lepas ni, kita tengok signal-signal lain, ada tak peluang untuk beli. Sebab nak pergi keberangkalian dia pergi lebih bawah tu kurang, keberangkalian mungkin dia naik atas tu lebih tinggi, kan? Sebab dia ada banyak demand lagi. So mungkin ni masa terbaik untuk kita beli saham tu. Sebab mungkin kalau memang betul dia naik lepas tu, kita akan dapat untung, kan? So mungkin time ni kita standby untuk beli lah, standby. Tapi kita kena buat lah analisa lain. Mungkin saya akan ajar lepas ni untuk confirmkan ada tak timing tu paling terbaik untuk kita beli. Itu kita akan tengok. Tapi kalau pada masa ni you nak buat shorting kat sini, you nak buat short, you ingatkan ni dah turun banyak ni, mungkin dia akan turun lagi, tapi you tak analisa betul.
Kalau you buat kalkulasi dia akan turun lagi banyak, itu dah silap dah lah. So kalau you buat shorting, you akan rugi banyak lah. Sebab shorting ni dia akan, kita dapat untung cuma bila harga tu makin kurang. Tapi masalahnya kita dah dapati trend dia downtrend, week downtrend. Habis tu pula dia tak ada power lagi untuk nak pergi lebih bawah daripada bawah tu. So kalau you buat shorting tu, you tak akan dapat lah duit yang you idamkan. Mungkin you akan dapat kerugian. Itu yang kita tak nak kan. Okay, so itu yang kita boleh apply kan lah dari segi dari segi apa tu, our what you call pelaburan. Okay, so saya akan stop dekat sini. So next video itu saya akan bincang pasal aplikasi dalam bursa Malaysia. Okay, terima kasih.